Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Muhammad Zailan, nombor matrik 055469. Hari ini saya akan membicarakan tentang tiga topik, iaitu yang pertama uh, makna as-sunnah menurut empat ilmu. Yang kedua, perbezaan di antara ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Dan yang ketiga, perkembangan ilmu hadis di riwayah dan dirayah di zaman para sahabat. Pengertian as-sunnah menurut empat ilmu. Yang pertama, menurut ilmu hadis ialah segala perkara ataupun yang dicatatkan daripada Nabi, sama ada melalui perkataan, perbuatan ataupun takriri iaitu pengakuan Nabi, ataupun akhlak Nabi, ataupun dari segi fizikal Nabi. Itu makna dari segi ilmu hadis. Manakala makna dari segi ilmu fiqh ialah perkara yang dituntut oleh setiap mukallaf untuk melakukannya tetapi dalam keadaan tidak tegas. Yang itu maknanya apabila kita melakukannya akan mendapat pahala, tetapi apabila kita meninggalkannya tidak pula mendapat dosa mahupun azab. Menurut ilmu akidah pula ialah ianya perbuatan yang bertentangan dengan bid'ah. Maknanya segala yang dilakukan oleh Nabi melalui perbuatan, perkataan, takriri Nabi ini semua sangat dituntut oleh kita untuk melakukannya. Dan perbuatan ini bukanlah diwujud-wujudkan. Malahan ia juga tercatat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, makna dari segi As-Sunnah dari segi ilmu usul fiqh ialah dia merupakan salah satu sumber persyariatan. Membacanya, kita tidak akan mendapat pahala. Maksudnya hampir sama dengan al-hadis menurut ulama hadis, tetapi ulama usul fiqh yang membezakannya adalah ulama usul fiqh tidak melibatkan dari segi fizikal Nabi dan juga akhlak Nabi mahupun perkara yang berlaku sebelum diutuskan oleh Nabi. Itu menurut pengertian al-sunnah empat sunnah. Yang seterusnya ialah perbezaan ilmu hadis, riwayah dan dirayah. Kita tengok perbezaan yang pertama menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis riwayah bermaksud cerita, khabar, kisah, warta, kenyataan. Kalau dari segi dirayah pula maknanya ialah pengetahuan. Menurut istilah, ilmu riwayah ini ialah ulama' dia banyak pandangan tentang maksudnya. Dia antaranya ialah ilmu mengenai sesuatu hubung kait ataupun pemindahan perkara yang berkaitan dengan Rasulullah, sama ada melalui perbuatan Rasulullah ataupun perkataan Rasulullah ataupun pengakuan ataupun sifat Rasulullah. Manakala menurut istilah pula dari segi ilmu dirayah ialah ilmu tentang menguji kesahihan hadis itu. Ada juga makna yang lain. Ilmu ini menjelaskan tentang kaedah hadis ini disampaikan ataupun asbab hadis itu diriwayatkan. Kita tengok bidang ilmu pula. Ilmu riwayah tentang penulisan hadis itu sendiri ataupun matan hadis itu sendiri ataupun sanad hadis itu sendiri. Menurut bidang ilmu dirayah pula ialah contohnya seperti ilmu ulumul hadis ataupun mustalah hadis ataupun ilmu berkaitan kesahihan hadis ataupun sifat-sifat perawi itu ataupun ciri-ciri perawi yang dhabit, ciri-ciri perawi yang hadis untuk hadis sahih dan sebagainya. Topik yang ketiga ialah perkembangan ilmu hadis, riwayah dan dirayah di zaman sahabat. Perkembangannya pada zaman awalnya ilmu ini tidak lagi dicatat pada zaman itu pada awalnya kerana pada ketika itu dirisaukan takut mencampuri dengan mencampuri dengan ayat Al-Quran. Jadi catat ayat hadis ini masih tidak dilakukan dan juga mereka ini perawi-perawi ini mereka duduk saling berdekatan di Mekah dan Madinah. Maka pada mulalah abad pertama hingga ke penghujung abad kedua, ketika itu
berlaku pembunuhan Khalifah Umar, Saidina Uthman dan Khalifah Ali, maka ketika itu berlakulah banyak perbezaan pandangan ataupun perbezaan dari segi fahaman agama. Contohnya berlaku fahaman Syiah dan juga Khawarij. Dan disebabkan itu wujudnya pelbagai hadis-hadis palsu, dan oleh yang demikian para ulama dia menyediakan kaedah tapisan sebelum periwayatan sebuah hadis, iaitu kita kena mengetahui sanad-sanad hadis dan juga siapakah perawi itu ataupun apakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat perawi itu. Okey, pada abad ketiga sampai ke pertengahan abad keempat, zaman itu ialah zaman pembukuan hadis di dalam musnad-musnad dan perkembangan ilmu hadis dirayah. Pada awalnya hanya dikumpulkan di dalam musnad Abu Bakar dan juga Umar. Kemudian Imam Al-Bukhari memulakan pengumpulannya menggunakan kaedahnya tersendiri di dalam Sahih Bukharinya mengikut topik-topik, ataupun hadis itu disusun mengikut topik-topik, dan kemudian diteruskan oleh Imam Muslim dan juga pengarang-pengarang kitab sunat. Kemudian disebabkan itu maka wujudlah ilmu dirayah hadis. Okey, pada abad ke-4 hingga ke-7, karya-karya yang dihasilkan ini lebih tertumpu kepada mengkaji hasil-hasil yang terdahulu. Yang maknanya hasil yang terdahulu itu lebih tertumpu kepada satu cabang ilmu. Jadi kali ini dia memperbaharui dengan meletakkan penambahan ulasan ataupun kritikan pada karya-karya tersebut. Okey, kalau tengok contohnya seperti kitab Ma'rifah Ulumul Ahadith yang dikarang oleh Al-Hakim Al-Naisaburi. Okay. Pada abad ke-7 hingga ke-10, karya-karya yang dihasilkan lebih sistematik dan susunannya lebih teratur dan penyelesaian masalah itu menjadi lebih teliti. Kalau boleh dilihat seperti kitab Jalaluddin As-Suyuti iaitu Tadrib Ar-Rawi Syarh Takrib Al-Nawawi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.